Taqiyuddin Hassan beritahu, usul pembangkang rujuk PM Anwar ke jawatankuasa ditolak. Ahli Parlimen Pembangkang sedia digantung 6 bulan kerana tentang RUUURA. Ahmad Samsuri tegaskan akan bertahan jawatan naib Presiden PAS. Malaysia kecam keras perancangan Israel untuk ambil alih Gaza secara tentera. Rafizi Ramli sifatkan pembebasan Adam Radlan sebagai contoh kes profil tinggi boleh lepas dengan hanya bayar kompaun. Dan Nik Nazmi dakwa sudah tiba masanya KL laksana pilihan raya kerajaan tempatan. Ketua Whip Perikatan Nasional PN Taqiyuddin Hassan berkata, usul pembangkang merujuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada jawatankuasa hak dan kebebasan Parlimen ditolak Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Beliau yang juga ahli Parlimen Kota Baru berkata, usul terbabit ditolak memandangkan kenyataan Datuk Seri Anwar berkait tindakan undang-undang terhadap bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dalam isu Pulau Batu Putih adalah antara syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Katanya, padahal RCI tidak pernah menyatakan Tun M bersalah. Pada 24 Julai lalu, pembangkang mengemukakan usul meminta Datuk Seri Anwar dirujuk ke jawatankuasa hak dan kebebasan Parlimen kerana didakwa cuba mengelirukan Dewan Rakyat berhubung isu RCI Batu Putih. Usul itu susulan kenyataan Datuk Seri Anwar yang Kabinet memutuskan tiada tindakan undang-undang diambil terhadap Tun M berhubung peranannya dalam isu Batu Putih disebabkan faktor usia. Siasatan terhadap Tun M tahun lalu mendapati berlaku kemungkinan bekas Perdana Menteri itu bertindak secara sengaja mempengaruhi jemaah menteri memberhentikan permohonan semakan berhubung kedaulatan Batu Putih pada 2018. Sementara itu, Taqiyuddin berkata, ahli Parlimen Pembangkang bersedia digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan kerana menentang rang undang-undang pembaharuan semula bandar URA yang akan dibentangkan esok. Katanya, pihaknya akan tetap menentang RUU itu secara habis-habisan untuk menuntut supaya akta terbabit ditarik balik dan tidak dibahaskan. Semua 68 ahli Parlimen PN sedia berdepan hukuman digantung daripada menghadiri sidang Parlimen selama 6 bulan kerana serius dalam menentang RUU tersebut. RUUURA dibentangkan di Dewan Rakyat untuk bacaan kali pertama oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng pada 21 Ogos lalu. Bacaan kedua dan ketiga dijadualkan esok dan Ngah sebelum ini berkata ia menandakan hala tuju baru dalam memastikan pembangunan bandar di Malaysia kekal mampan, maju, makmur dan inklusif. InsyaAllah saya akan mempertahankan jawatan ini. Itu yang ditegaskan Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar bahawa beliau akan mempertahankan jawatannya pada pemilihan parti akan datang. Katanya, keputusan itu dibuat selepas menerima pencalonan daripada kawasan-kawasan parti dan menyatakan kesediaan untuk terus memikul amanah tersebut. Menurut beliau, pihak jawatankuasa pemilihan PAS memberi tempoh untuk calon membuat pertimbangan sama ada menerima atau menolak pencalonan yang dikemukakan. Jelasnya, buat masa ini beliau tidak pasti tarikh akhir tetapi beliau merasakan sekurang-kurangnya seminggu lagi tempoh diberikan. Muktamar tahunan PAS kali ke-71 akan diadakan September depan di Kompleks PAS Kedah, Kota Sarang Semut. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya perancangan Israel untuk mengambil alih Gaza secara ketenteraan yang disifatkan sebagai usaha mencajah wilayah Palestin secara kekal. Menteri Luar Muhammad Hassan menyatakan pendirian itu ketika menyampaikan kenyataan negara pada mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Jeddah, Arab Saudi pada 25 Ogos. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan Muhammad Hassan menzahirkan kebimbangan terhadap krisis kemanusiaan yang semakin meruncing di Gaza termasuk peningkatan kadar kematian serta pengisytiharan kebuluran oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB.
Katanya, negara-negara anggota OIC perlu terus lantang bersuara dan bertindak tegas bagi mencapai keamanan serta keadilan untuk Palestin. Di sela-sela mesyuarat itu, Muhammad turut mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya dari Algeria, Iran, Kuwait, Mesir, Pakistan dan Qatar bagi membincangkan pengukuhan hubungan dua hala serta perkembangan terkini berhubung situasi di Palestin. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli menyifatkan pembebasan Timbalan Ketua Bahagian Bersatus Gambut Adam Radlan Adam Muhammad daripada 12 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram sebagai satu lagi contoh bagaimana kes berprofil tinggi boleh dilepaskan hanya dengan membayar kompaun. Terdahulu, Adam Radlan dibebaskan selepas melunaskan kompaun 4.1 juta meskipun pertuduhan asal melibatkan jumlah rasuah sekurang-kurangnya 6.7 juta serta permintaan suapan tambahan sekitar 6 juta. Timbalan Ketua Bahagian Bersatus Gambut itu sebelum ini berdepan dengan 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan projek Jana Wibawa. Mengikut pertuduhan, Adam Radlan didakwa atas satu pertuduhan meminta suapan wang tunai 3.5 hingga 7% daripada nilai projek yang akan diperoleh daripada Mat Yusof Mahmad yang merupakan pengarah urusan MIE Infrastructure and Energy Sdn Bhd. Bagaimanapun, Rafizi berkata, Peguam Adam mengemukakan representasi untuk menyelesaikan kes dengan membayar kompaun dan pendakwa raya bersetuju. Rafizi seterusnya membandingkan layanan terhadap kes berprofil tinggi dengan rakyat biasa yang dihukum penjara atas kesalahan kecil. Sudah tiba masanya Kuala Lumpur melaksanakan reformasi takbir urus bandaraya dengan memberi ruang semak dan imbang melalui pelaksanaan pilihan raya kerajaan tempatan selaras dengan cadangan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC. Lapor Sinar Harian, kesaan tersebut disuarakan oleh ahli-ahli Parlimen Kelab Penyokong Kerajaan BBC Kuala Lumpur susulan laporan PAC berhubung isu tanah di Ibu Negara. Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, BBC Kuala Lumpur menyokong laporan PAC termasuk cadangan mengembalikan jawatan pengerusi wilayah persekutuan kepada menteri yang bertanggungjawab. Menurut beliau, cadangan PAC merupakan satu titik permulaan ke arah pelaksanaan reformasi lebih menyeluruh terhadap pentadbiran Kuala Lumpur. Nik Nazmi yang juga bekas Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata, hasrat tersebut juga sejajar dengan manifesto Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya umum yang lalu yang berikrar untuk memperkukuh demokrasi dalam tabir urus Kuala Lumpur.